Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Alhamdulillah, pagi ini seperti biasa kita sambung kuliah harian kita menggunakan kitab fiqh mazhab Syafi'i dari asas menggunakan kitab Tanwir Al-Masalik. Kita masih lagi dalam bab fasal bersiwak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunat bersiwak pada setiap waktu, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, maka makruh bersiwak selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur. Siwak sangat dituntut pada keadaan berikut. Setiap kali hendak solat, kita dah baca ada hadis, kalau tidak menjadi keberatan ke atas umatku, aku ingin memerintahkan mereka perintah wajib bersugi, gosok gigi setiap kali hendak solat. Dalam riwayat Imam Ahmad, bersiwak setiap kali berwuduk. Kalau tak menjadi kesusahan kepada umat, Nabi pernah teringin nak memerintahkan dengan perintah wajib gosok gigi setiap kali berwuduk, setiap kali nak takbiratul ihram untuk solat. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak, muttafaqun alaih. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, baginda akan menggosok mulutnya, giginya dengan sugi. Jadi ini gosok gigi bangun dari tidur. Walaupun disebut tengah malam, yang pentingnya bangun tidur. Ada hadis yang lebih umum, bukan tengah malam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW apabila bangun dari tidur, sama ada tidur di waktu malam atau siang, baginda akan bersugi terlebih dahulu sebelum mengambil wuduk. Beza gosok gigi dan siwak sama saja. Siwak, gosok gigi, benda yang sama.
Alat tu dipanggil miswak dalam bahasa Arab. Miswak ni kayu, bergigi, semua tu dipanggil miswak. Alat bersiwak. An Shuraih qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bis-siwak. Rawahu an-Nasa'i. Daripada Shuraih, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Mana sebelum masuk ke dalam rumah, apa Rasulullah buat sebelum melangkah kaki masuk ke dalam rumah? Shuraih tanya isteri Nabi, Aisyah. Aisyah menjawab, bis-siwak, dengan bersugi. Jadi Rasulullah kalau keluar rumah, lepas tu nak balik semula ke rumah, depan pintu rumah tu Rasulullah akan bersugi dulu. Ikut tertib dia bersugi. Kemudian Rasulullah akan memberi salam. Kemudian barulah Rasulullah akan masuk. Sugi depan pintu rumah itu disyariatkan. Kalau kita pergi rumah orang pun macam itulah. Kalau tak ada sugi pun kita pastikan dulu. Bau mulut kita nak pergi rumah orang, nak masuk rumah orang. Macam mana mulut kita ni? Hilangkan bau-bau busuk daripada mulut tu. Sama ada kita beli gula-gula ke apakah. Jadi maksud daripada sugi ni ialah membersihkan mulut, memastikan mulut kita tidak berbau. Mulut berbau ni bukan orang saja tak suka, malaikat pun tak suka. Sebab tu Nabi melarang orang yang mulut busuk makan bawang putih, makan bawang yang tak masak, mentah, makan mentah-mentah tu. Kalau kita makan apa lagi? Makan durian yang berbau, mulut berbau. Nabi kata jangan dekati masjid. Kerana malaikat, bukan takat orang, malaikat yang ada dalam masjid itu, dia rasa sakit hati dengan bau busuk. Malaikat rasa sakit hati. Orang yang pi tu dia menyakiti perasaan malaikat dan juga menyakiti orang-orang yang berjemaah mulut busuk. Ini orang yang tak ada perasaan, tak mempedulikan perasaan malaikat dan orang ramai, dia isap-isap rokok, dia buang rokok, masuk masjid. Mulut bau rokok. Baik, kayu, ada soalan tadi, mana lebih baik guna kayu sugi atau bergigi? Yang afdalnya guna kayu arak. Kayu yang kita beli di Mekah tu, kayu ni, sebab apa? Sebab Rasulullah guna. Kalau menggunakan kayu arak itu lebih afdal. Kita boleh guna dua-dua, bergigi, ubat gigi semua kita guna. Kalau kita nak bersugi sebelum solat, sebaik-baiknya kita guna kayu arak. Ada banyak cara pegang dia. Ada cara pegang macam ni, 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Pastikan kayu ni jangan sampai melebihi sejengkal. Jangan lebih daripada sejengkal. Kurang daripada sejengkal itu yang terbaik. Okey. Kalau kita nak pergi rumah orang, antara adabnya lagi, jangan kita ketuk pintu rumah orang tu terlalu kuat. Kalau rumah orang ada loceng, kita tekan loceng. Tak perlu kita ketuk pintu. Kalau tak ada loceng, kita bagi salam, kita ketuk pintu hanya dengan hujung jari ni. Ketuk macam ni. Bukan macam ni. Ketuk dengan hujung jari. Ketuk macam ni. Jangan ketuk terlalu kuat. Kemudian bila kita dah ketuk pintu, kita bagi salam, jangan kita pandang ke pintu rumah orang. Nanti orang buka pintu, terpandang segala-galanya yang ada dalam rumah. Jangan. Beralih kot lain. Jangan pandang pintu tu, muka pintu. Beralihlah kot jalan atau tengoklah pokok bunga, pasu bunga. Jangan memandang tepat dengan muka pintu. Jangan ketuk kuat-kuat. Dan kita bagi salam, kalau kita bagi salam 3 kali, tak ada respon apa-apa, kita balik. Jangan tunggu dah. Bagi salam 3 kali, balik. Kerana Nabi sebut,
kita pergi rumah orang, kita bagi salam, kita minta izin nak masuk. Tuan rumah belum bersedia untuk terima tetamu, 3 kali kita bagi salam, tak jawab balik. Dan jangan kita rasa sedih, jangan kita marah kepada tuan rumah. Itu sebenarnya salah kita. Kita pergi rumah orang, kita tak janji dulu. Orang tak bersedia untuk menerima tetamu. Mungkin rumah dia tak kemas lagi. Mungkin ada macam-macam lah kemungkinan. Ataupun mereka bercadang nak keluar. Tengok-tengok Allah mai pula dah. Macam-macam sebab. Ataupun tuan rumah ni tak sihat. Jadi 3 kali bagi salam tu jangan cepat-cepat sangat. Jarak-jarak akan. Disebut dalam kitab-kitab bab-bab adab ni, antaranya adab harian dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bagi salam kali pertama dan kali kedua, kali ketiga ni jarak-jarakkan. Jarak kira kita bagi salam pertama, lepas tu tunggu beri lama sikit. Kira kalau orang duduk tengah makan tu, dia sempat habiskan makanan dia, dia basuh tangan, sempatlah dia mai ke pintu. Kalau lepas tu baru kita bagi salam yang kedua pula. Jangan Assalamualaikum, 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 balik terus. Jangan cepat sangat. Seandainya orang sedang solat, kita bagi salam pertama, kita bagi masa. Kut-kutlah dia sedang solat. Kira dia sempat menghabiskan solatnya, sehari dia datang, buka pintu. Jadi mata tu penting. Nabi kata, innama ju'ilal istizan min ajlin nazar. Disyariatkan memberi salam tu kerana nak jaga pandangan. Nak jaga pandangan. Jadi itu antara adab-adab depan pintu rumah. Dalam kitab ni disebut sugi ya. Sayyidatina Aisyah cerita tentang sebelum masuk rumah sugi dulu. Kalau rumah orang lain, kita pastikan bau mulut kita elok, penampilan kita bersih, kita nak jumpa orang, dan mata jangan menceroboh masuk ke dalam rumah orang. Menceroboh. Jangan duk tengok kok celah-celah tingkap, ada lubang-lubang duk mengendap, jangan. Itu dilarang dalam Islam. Itu menceroboh dalam rumah orang. Baik, kita sambung. Wa yujzi'u bikulli khashinin illa asbi'ahu al-khashinah. Memadai siwak dengan menggunakan setiap benda yang kasar. Apa-apa saja. Yang penting kasar. Illa asbi'ahul khashinah, kecuali jari jemarinya yang kasar. Jari jemari tak dinamakan sugi, tak nama gosok gigi. Jangan gosok gigi guna jari. Tak dapat apa-apa. Apa-apa fadilat ni tak dapat. Kerana anggota badan manusia tidak dinamakan bersugi. Wal afdalu, dan yang paling afdal, bi arakin yabisin nuddiya bil ma'. Yang paling afdal bersiwak dengan kayu arak kering yang dilembutkan dengan air. Ini yang paling afdal. Kita tengok dalil. Dalil menggunakan kayu arak. An Abi Khairah as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kuntu fil wafdi ya'ni wafda Abdil Qais الذي وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا. رواه الطبراني وراه ابن سعد في الطبقات بلفظ فزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ولكننا نقبل كرامتك وعطيتك. أخرجه الطبراني. Artinya daripada Abu Khairah radhiyallahu an, Abu Khairah ni kata, aku berada dalam rombongan Abdul Qais, iaitu rombongan yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni rombongan orang-orang Yaman, datang dari Yaman menziarahi Rasulullah di Madinah. Terkenal dalam hadis rombongan Abdul Qais. Kalau orang Melayu terkenal dengan panggilan rombongan Cik Kiah, kan? Jadi itu istilah yang dapat difaham. Dalam ramai-ramai itu ketua rombongan ni pun nama Abdul Qais, maka dipanggil rombongan Abdul Qais. Sebut je rombongan Abdul Qais, orang boleh faham, oh rombongan tu ni pun orang Yaman, datang daripada Yaman, tujuan mereka nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun masuk Islam dah.
sudah memeluk Islam. Sebab Nabi dia ada Abu Musa al-Ash'ari pun daripada Yaman, Muaz bin Jabal dari Madinah dikirim, dihantar ke Yaman. Jadi mereka datang ke Madinah. Ada banyak riwayat lah. Riwayat ni khusus cerita bab bersugi. Ada riwayat lain, mereka main-main tu dengan tak mandi, dengan badan berbau kan, perjalanan yang jauh, baju pun berdebu. Bila datang terus kalut-kalut cari mana Rasulullah, jumpa Rasulullah, peluk pula. Peluk, ya Allah, bau. Penin tu. Penin tak tuan-tuan? Penin. Bau ketiak, bau badan, peluh. Jumpa Rasulullah, terus peluk Rasulullah, salam Rasulullah, peluk, buat ramah-ramah apa semua. Nabi tak kata apalah. Nabi taklah kata apa-apa. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang, dia tak datang jumpa Rasulullah, tak peluk Rasulullah. Rasulullah tanya ahli-ahli rombongan ni semua ni ahli rombongan. Dia berkata ada seorang, nama dia Al-Ashaj. Dia pergi mana? Seorang ni dia pergi mandi dulu, dia tukar pakaian baru, dia wangi-wangikan badan, shampoo apa semua dulu. Dia pakai pakaian yang cantik-cantik, kemudian dia datang lambat. Biar lambat asal selamat. Dia mandi, dia wangi. Bila dia mai, dia salam Nabi, cium tangan Nabi, peluk Nabi. Barulah sedap sikit nak peluk pun. Baru sedap sikit. Maka Nabi puji. Nabi kata orang macam ni bagus ni. Nabi kata inna fika khaslatan, sesungguhnya pada kamu ada dua sifat mulia yang Allah suka. Al-hilmu wal-anat. Kamu tidak gopoh dan kamu smart. Kamu suka bersih, suka kemas. Allah suka. Tak payah kalut-kalut kelang kabut. Nabi puji dia. Dalam masa yang sama Nabi tegur ahli rombongan yang lain yang tidak mandi dulu sampai Madinah. Jadi kita kalau pergi umrah, kalau pergi Madinah, sampai je bas parking di Madinah, jangan kalut-kalut nak pergi masuk masjid, nak semayang, nak bagi salam dekat Rasulullah. Benda tu tak baik. Gopoh tu tak baik. Masuk hotel dulu, check in dulu, minum dulu, mandi dulu, gosok gigi dulu, baru kita pergi dengan penuh adab, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang elok-elok, yang bersih. Kerana sebenarnya Rasulullah seperti manusia yang lain juga tak suka tengok orang selekeh, busuk, masam, macam tu. Kita nak jadi tetamu, kita kena jaga akhlak-akhlak ini. Baik, dalam riwayat ni mereka tak gosok gigi, maka Rasulullah bagi kayu sugi, Rasulullah hadiahkan. Ambil. Rasulullah tak kata lah mulut bau longkang. Rasulullah tak cakap lah macam tu. Mulut busuk macam bangkai. Rasulullah tak cakap macam tu. Bila Rasulullah bagi kat Nepa hadiah tu, faham lah, gunalah ni. Nepa kata kami dah duk guna dah pelepah kurma. Kami pun gosok gigi guna pelepah kurma. Tapi Nabi kata ini lebih afdal, Nabi bagi kayu. Itu bukti dan dalil menggunakan kayu arak itu lebih afdal. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami menggunakan kayu arak. Baginda bersabda, bersugilah dengan kayu ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat dengan lafaz, baginda membekalkan kepada kami kayu arak supaya kami dapat bersugi dengannya. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami mempunyai pelepah kurma, tetapi kami gembira menerima pemberian ini sebagai satu kemuliaan daripada Tuhan kepada kami. Nabi hadiahkan. Hadiah ni memang bagus lah. Nabi sebut tahadau, tahabbu. Saling-saling bagi hadiah, kamu akan lebih berkasih sayang. Jadi orang main rumah kita, orang nak balik, antara adabnya kita bagi sesuatu. Tetamu datang bawa buah tangan, tetamu nak balik, kita bagi sesuatu. Seronok tetamu. Tetamu main rumah kita, kita jamu ketupat. Contohnya ketupat. Dia pun malu makan sikit-sikit je. Bila dia nak balik, kita kata tunggu Ustaz.
Kita bungkus ketupat dengan rendang apa semua, kita bagi dia. Ni bawa balik. Dia main seorang, isteri dia tak main. Kita kata ni bawa balik untuk isteri dan anak-anak. Kita bagi hadiah. Tetamu main rumah kita ada buku ke, ada pen ke, ada apakah. Kecil pun tak apa. Tapi orang sangat seronok bila dapat hadiah. Bagi hadiah. Macam tu juga orang berniaga yang baik hati, orang beli. Dia jual buah, orang beli. Orang beli buah. Ini buah yang dia jual sekian harga. Dia ambil pula buah lain sikit. Yang ni saya hadiahkan. Ini diajak dalam Islam untuk idkhalus surur, nak masukkan rasa gembira dalam hati orang. Nak bagi orang syok, nak bagi orang seronok. Menghadiahkan. Apa-apa je lah. Hadiah. Orang-orang kampung ni kadang mereka tak mengaji mana pun, tapi mereka faham benda ni. Bila kita pergi rumah mereka nak balik, dia kata tunggu saat bagi ikan kerin, tunggu saat bagi telur masin, tunggu saat bagi apa pisang. Mereka tak mengaji tinggi-tinggi, tapi ini fitrah Allah yang memberi ilmu bagi faham cara kita nak layan tetamu. Jadi Nabi, bila mereka jumpa Nabi, mereka nak beredar, Nabi hadiahkan kayu sugi kepada mereka. Nabi kata guna kayu ini. Kemudian wa an yastaka 'ardan wa yabda bi janibihi al-ayman wa yata'ahad karasi adrasihi wa yanwi bihi sunnah. Perkara-perkara yang disunatkan ketika bersiwak, dan sunat bersiwak secara melentang. Secara melentang. Bukan menegak atas bawah, tapi dia melentang dari geraham kanan ke geraham kiri, kanan ke kiri. Memulakan dari kanan ni memang Rasulullah suka kanan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sebelah kanan, iaitu memulai kaki kanan ketika memakai kasut. Ini tajuk kanan pula. Rasulullah suka kanan. Benda-benda mulia takrim buat dengan kanan. Pakai kasut, masukkan kaki kanan dulu dalam kasut. Ajak diri kita ke kanan. Tapi bila kita belajar, dia ada juga kiri. Macam kita dalam rumah, kita nak keluar rumah. Kita langkah dengan kaki kiri. Langkah keluar rumah dengan kaki kiri. Kemudian kasut yang ada di luar rumah tu jangan pakai dengan kaki kiri. Pakai dengan kaki kanan. Kaedah dia macam ni. Bila tuan-tuan keluar rumah sendirilah atau rumah orang, keluar dengan kaki kiri, tapi jangan pakai kasut lagi. Kaki kiri kita tu pijak atas kasut kiri. Kaki kiri pijak atas kasut kiri. Nak mudahnya, kasut tu kita parking reverse, siap-siap. Kasut tu kita parking reverse, siap-siap. Jadi kita keluar dengan kaki kiri kita tu pijak atas kasut kiri. Jangan pakai lagi. Kemudian kita bawa keluar kaki kanan pula, terus kita masuk ke kaki kanan dalam kasut kanan. Begitu. Kita berjalan, kita pergi masjid contohnya. Pergi masjid, masuk masjid kaki kanan, tapi kita nak tanggalkan kasut, kita sunat tanggalkan kaki kiri dulu. Sampai depan masjid, nak tanggal kasut, keluarkan kaki kiri dulu. Tapi kaki kiri ni jangan langkah masuk masjid lagi. Kaki kiri ni pijak atas kasut kiri. Lepas tu kita tanggal kaki kanan, terus melangkah masuk masjid. Jadi kaedah dia, kasut kiri tu selalulah kita pijak dia. Pijak kasut kiri. Macam tu. Kata tuan-tuan ada cara yang lain. Ini pakai kasut, memakai kasut, kaki kanan menanggalkan kasut dengan kaki kiri. Kita pakai baju pun sama juga. Kita masukkan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Ini sunnah yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah
suka sangat, yu'jibuhu, suka sangat-sangat dengan kanan ini. Menyisir rambut, nah, Nabi akan sikat kanan dulu, tengah dan kiri. Menyucikan diri dari najis dan hadas, Nabi mandi pun belah kanan dulu baru kiri. Dan pada semua amalan kebajikannya, Nabi menunggang. Nabi nak naik kuda, kalau kita naik motor boleh, kita angkat kiri kanan dulu. Bila nak turun turun sebelah kiri pula. Naik belah ni, kaki kanan naik atas motor, bila turun nanti belah ni pula, turun belah ni, bagi kaki kiri pula. Macam tu. Mengaktifkan kedua-dua belah otak. Ada orang kata mengaktifkan kedua-dua belah otak sebab menggunakan kanan dan kiri. Semua kerja buat Nabi suka kanan, iaitu kerja buat yang tidak berbentuk kekejian seperti masuk ke dalam tandas. Kalau benda-benda keji, kirilah. Kita kutip sampah dengan kiri. Masuk tandas, kaki kiri. Yang mana kita rasa tak elok tu, kita buat kirilah. Pegang kemaluan, kiri. Berhati-hati menggosok gigi geraham dan berniat mengikut sunnah Nabi. Niat kita sugi ni, niat ikut sunnah Nabi. Perlu diniatkan mengikut sunnah jika sugi itu terasing dari ibadat. Sugi saja-saja ni, kita kena niat ikut sunnah. Contoh, kita bangun tidur, kita gosok gigi, niat ikut sunnah, baru dapat pahala bersiwak tu. Kalau kita tak niat ikut sunnah Nabi, tak dapat. Tetapi jika ia dilakukan di dalam sesuatu ibadat seperti dalam berwuduk, kita gosok gigi dalam berwuduk, dan sebelum solat, sebelum takbiratul ihram kita bersugi. Sebelum takbiratul ihram kita sugi. Sugi ni ada banyak cara. Dari geraham sampai ke gigi tengah kita berhenti. Dari geraham sampai ke gigi tengah kita berhenti. Kemudian dari gigi tengah ni kita tolak sampai ke geraham kiri pula. Jadi 3 kali. Geraham ke gigi tengah, 1, 2, 3. Apa tu? Dari gigi tengah ke geraham kiri pula, 4, 5, 6. Begitu. Itu kaifiat dia. Kalau kita bersugi ketika berwuduk, kita bersugi sebelum takbiratul ihram solat, yang tu kita tak niat ikut sunnah Nabi pun tak apa. Maka tidak perlu kepada niat mengikut sunnah. Bahkan niat itu sudah masuk secara automatik di dalam ibadat tersebut. Macam tu. Pakai jubah pun apa, tuan-tuan? Ulama sebut jubah ni dia masuk dalam bab kegemaran. Yang Islamnya ialah tutup aurat. Tutup aurat itu syariat. Adapun jubah ni dia kegemaran. Nabi gemar, Nabi suka pakai baju labuh. Macam tu yang kita panggil jubah. Maka memakai jubah perlu niat mengikut kegemaran Nabi. Kalau tak niat, pakai saja, tak dapat pahala. Nak dapat pahala, nak dapat redha Allah, pakai jubah kena niat ikut kegemaran pakaian Nabi. Berbeza dengan serban. Serban ini disyariatkan. Ada perintah, ada suruh. Jadi kalau kita tak niat pun, kita automatik dapat. Macam tu. Baik. Jadi kemudian ada tajuk faslun fi khisalil fitrah, fasal beberapa perkara fitnah. Beberapa perkara fitrah. Wa yusannu qalmu zufr. Sunat memotong kuku, terutamanya hari Jumaat. Potong kuku hari Jumaat ni Allah elakkan kita daripada penyakit. Terutamanya penyakit kulit. Sebab kita ni suka garu-garu. Orang yang potong kuku hari Jumaat, insya-Allah Allah elakkan dia daripada penyakit kulit sampai Jumaat minggu depan. Hari terbaik ni hari Jumaat potong kuku. Jadi kita pakai potong kuku lah hari ni. Dan potong kuku pun ada caranya. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengajar kita cara potong kuku. Kuku mana dulu yang kita nak potong dan kuku mana yang terakhir kita potong. Jadi kalau kuku tangan, dia ada kuku tangan dan kuku kaki. Kuku tangan, mulakan kita potong kuku jari telunjuk. Mula jari telunjuk kanan
Dan last sekali, akhir sekali, jari ibu kanan. Mula telunjuk kanan, akhiri dengan jari ibu kanan. Itu potong kuku tangan. Mula dengan jari telunjuk kanan, akhiri dengan jari ibu kanan. Kena belajar. Dia bukan main potong je. Potong ikut cara yang diajar. Islam ni agama yang sangat teliti. Mula dengan jari telunjuk kanan. Mungkin tuan-tuan nampak tangan saya ni terkalih. Ini macam kiri dah. Ini tangan kanan. Ini tangan kanan. Bukan kiri lah. Ini tangan kanan. Okey. Potong jari telunjuk kanan. Bukan potong jari lah. Potong kuku. Silap. Dia ada betul benda dia potong jari pula. Potong kuku jari telunjuk kanan. Okey? Selesai. Kemudian potong jari hantu, kuku jari hantu kanan. Kemudian jari manis, kuku dia kanan. Semua kanan. Kemudian jari kelingking kanan. Kemudian yang kelima, jari kelingking kiri. Okey? Kemudian yang ke berapa? 4, 5, 6. Yang keenam, jari manis kiri. Yang ketujuh, jari hantu kiri. Arab panggil jari tengah, wusta. Jari hantu kiri. Kemudian jari telunjuk kiri. Kemudian jari ibu kiri. Kemudian jari ibu kanan. Selesai. Jari ibu kiri. Kemudian jari ibu kanan. Habis ya? Itu maksud mula dengan jari telunjuk kanan. Akhiri pun dengan jari ibu kanan. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Potong kuku jari telunjuk kanan, kemudian jari hantu, jari manis kanan, jari kelingking kanan, kelingking ke kelingking, kelingking kiri pula. Jari, macam kita berdoa lah, buat macam nak berdoa. Jari kelingking kiri, jari manis kiri, jari hantu kiri, jari telunjuk kiri, jari ibu kiri. Kemudian last sekali jari ibu kanan. Itu untuk potong kaki. Potong kaki pula dah. Potong kuku di jari tangan. Adapun kaki straight je. Kita potong kuku kaki ni mula dengan kelingking kanan. Kelingking dulu. Kelingking kanan terus saja sampai ibu kanan, kemudian ibu kiri. Akhiri dengan kelingking kiri. Mula kelingking kanan, akhiri dengan kelingking kiri. Jalan terus ya. Dari kelingking sampai ke kelingking. Untuk kaki. Yang dah tahu, teruskan beramal. Yang belum lagi kerak kuku suka hati je. Lebih baik kita kerak kuku mengikut disiplin yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian sunat lagi waqassu syarib, mengandam misai. Andam ni maknanya potong kerat. Misai ni kita nipiskan, kita jangan bagi misai. Qassu syarib ni memastikan misai tidak menutup bibir. Misai tak tutup bibir. Jadi miqas tu maknanya gunting. Qas tu menggunting. Ini pun dibincang oleh ulama. Misai ni nak gunting ke nak cukur. Ulama hadis ada dua pendapat. Ada pendapat ulama hadis kata cukur lebih afdal kerana mereka melihat kepada orang buat haji umrah. Bila selesai umrah ni, bila kita dah selesai 7 kali sa'i, rambut kita tu apa yang lebih baik? Kita gunting rambut ke cukur rambut? Tentulah cukur rambut lebih baik daripada gunting rambut. Nabi doakan rahmat, ya Allah rahmati orang yang membotakkan kepala. 3 kali Nabi ulang. Kali keempat Nabi kata rahmatilah orang yang gunting rambut. Jadi ulama melihat kepada itu, mereka lebih selesa dengan misai ni pun. Gunting pun boleh, cukur pun boleh, tapi cukur lebih afdal daripada gunting. Sebahagian ulama yang lain melihat kepada dalil Nabi kata waqassu syarib, mengandam, menggunting misai. Mana misai ni tak perlu buang habis. Kita hanya repair, kita hanya pastikan dia tidak menutup bibir, mulut, sebab diguna istilah qas. Qas tu gunting. Andam lah, orang kita panggil mengandam misai. Saya bacakan dulu, nanti kita akan baca hadis insya-Allah.
Wa natfu ibtin, dan mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak bukan gunting, bukan cukok, dia cabut. Cabut. Kalau sakit sangat tu cukok lah. Kalau boleh cabut lebih baik. Wa anfin, dan bulu hidung. Bulu hidung ni ada orang bulu hidung terkeluar. Bila dia cakap dengan orang, orang pun nak tersenyum. Dia ingat dia buat lawak apa. Bukan buat lawak. Orang duk tengok hidung dia tu, nampak bulu hidung. Nampak panjang bulu hidung. Jadi dia buat lawak tu tak lawak mana. Tapi orang gelak tu, jangan dia perasan kata lawak dia best. Sebenarnya bulu hidung dia tu yang duk terkeluar, terjenguai ya. Kita panggil terjenguai daripada hidung. Jadi orang yang bulu hidung banyak ni cabut bulu ketiak, cabut bulu hidung. Nak gunting pun boleh, kalau boleh cabut lagi baik. Bagi sesiapa yang biasa melakukannya, cabut. Mencukur bulu ari-ari. Ini cukur. Ini jangan cabut, sakit. Bulu ari-ari jangan cabut. Ini cukur. Halqu ana. Jadi alat-alat dia gunting, misal gunting, kerak kuku, pengepit kuku. Yang cabut tak perlu guna alat. Cukur guna pencukur. Jadi kita ini al-fitrah, perlu ada alat-alat ni, pencukur, pengepit kuku, gunting kecil untuk gunting misai. Bercelak secara witir 3 kali pada setiap mata. Ini pun Nabi pakai celak malam. Nabi tak pakai siang. Nabi pakai malam sebelum tidur. Pakai celak. Bukan pakai siang. Siang pakai celak itu tebal hitam. Bukan, tak betul itu. Nabi pakai sebelum tidur. 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri. Kemudian bila pagi, Nabi nak sembahyang subuh, Nabi basuh lah. Tak ada lah celak di waktu siang. Siang hari, celak Nabi basuh. Cuma mata Nabi tu memang asli mata nampak bercelak walaupun tak pakai celak. Orang lelaki boleh pakai tak celak? Boleh lah. Rasulullah pun lelaki boleh pakai celak. Mencukur bulu ari-ari bercelak secara witir 3 kali pada setiap mata dan menyental daki dari bahagian pelipat badan. Bila mandi tu sentai, tonyoh, sungguh-sungguh bagi keluar daki. Maknanya Islam mau badan orang Islam ni tak berbau. Ni pergi semayang bau masam, busuk, berpeluh. Ada orang memang badan dia cepat berbau. Ada orang badan cepat berbau. Jadi dia perlu jaga lebih. Dia jangan kira orang lain mandi 2 kali tak apa. Saya mandi dah tahu badan tu jenis busuk, jenis berbau. Mandilah banyak-banyak sikit. 3 kali, 4 kali, 10 kali mandi. Rosak sungguh-sungguh. Badan bukan nak sama. Ada orang badan dia cepat berbau. Cepat bau ketiak tu cepat. Bubuh bedak, bubuh apa-apa, pakai deodorant ke apa ke pakai supaya ketiak tu orang tak bau. Jangan pakai jubah, pakai serban ketiak busuk, Allahu akbar. Orang tak tengok datang serban jubah tu. Orang lebih hidup ketiak, bau ketiak. Jadi itu bukan ajaran. Nabi ajak kita supaya bersih, smart, seperti teh lalat, kata Nabi. Teh lalat ni mana jadi tumpuan. Orang yang putih tiba-tiba ada satu teh lalat, mana menjadi tumpuan orang ramai. Orang tengok, Allah, segoknya dia ni nak buat menantu. Segoknya, bagusnya, bagus, smart. Jadi tumpuan orang. Mencukur bulu ari-ari dan beristinja dari air kecil dan air besar. Ini wajib. Bila kita buang air kecil, air besar, kita kena istinja, kena bersihkan kemaluan. Salah seorang dari perawi hadis yang bernama Mus'ab bin Syaibah berkata, aku terlupa perkara yang ke-10. Kan Nabi menyenaraikan 10 perkara. Tapi dalam senarai ini baru 9. Kata Mus'ab bin Syaibah, aku terlupa perkara ke-10. Kemungkinan ianya adalah berkumur-kumur. Rajin kumur. Sekarang kita dinasihatkan, rajinlah basuh tangan. Nabi juga ajar kita rajin kumur, rajin gosok gigi. Kita berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita akan sambung tentang cara potong rambut pula.
Ada makruh, iaitu qaza', dia mencukur sebahagian daripada rambut, dia tak cukur perhabis. Dia bagi rapat cukur, buat fashion rambut. Ini makruh, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau nak cukur botak, botak perhabis. Kalau nak sipan rambut pun tak apa, nak gunting rambut pun boleh. Begitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.